Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah subhanahu wada'al khairi fima ahalla wa abaha wa ja'ala as-sawa'a fima harama wa mana'a wa man ahsana minallahi hukman liqaumin yuqinun. Lahu da'watal haqqi wa syar'ata as-sidqu wa an hadha siratim mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabihi dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh yudha'afu al-hasana wa yuhammiqu as-sayyi'at. أشهد أن لا إله إلا الله محمدا عبده ورسوله صاحب الوجد أنوار ودين الأظهار إمام الأنبياء وسيد الحنفاء صلوات الله سلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين الذين آمنوا وهدوا إلى طيب من القول وحادوا إلى صادق الصراط الحميد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang hadirin yang pendengar sekalian, saya berpesan kepada para jemaah dan kepada diri saya supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengikuti segala perintah-perintah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan yang telah ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Beristighfarlah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengira masa dan tempat, maka sesungguhnya berjayalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Carilah bekalan, sebaik-baik bekalan adalah bekalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang sekalian, kedatangan bulan Ramadan setiap tahun tak henti menjadi penghibur hati bagi orang mukmin. Bagaimana tidak ia menjadi penghibur kepada hati orang mukmin? Beribu keutamaan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan ini. Pahala dilipat kali ganda. Ampunan Allah Subhanahu wa taala bertebaran kepada orang-orang mukmin. Seorang yang menyedari kekurangan bekalnya menyambut dimiliki untuk menghadapi hari penghitungan kelak, iaitu hari akhirat. Tak ada rasa kecuali menyambut Ramadan. Insan yang menyedari betapa dosa menyelumuri dirinya, tidak ada rasa kecuali bahagia akan kedatangan akan bulan Ramadan. Salah satu pintu yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih keuntungan besar dari bulan Ramadan adalah melalui sedekah. Islam sering menganjurkan umatnya untuk banyakkan bersedekah. Dan bulan Ramadan, amalan ini menjadi lebih dianjurkan lagi, iaitu amalan bersedekah. Dan demikianlah sepatutnya akhlak seorang mukmin, iaitu dermawan. Allah dan Rasulnya memerintahkan, bahkan memberi contoh kepada umat Islam untuk menjadi orang-orang yang dermawan serta pemurah. Ketahuilah bahawa sifat kedermawanan ini adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis, innallaha ta'ala jawad yuhibbul jawab wa yuhibbul ma'ali al-akhlaq wa yuqarrihu saqafiha. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu adalah memberi dan ia suka kepada sifat pemberi serta akhlak yang mulia, dan ia benci kepada akhlak-akhlak yang buruk. Dan daripada hadis ini kita dapat menyimpulkan bahawa bakhil adalah akhlak yang buruk dan bukanlah akhlak seorang mukmin yang sejati. Begitu juga dengan sifat suka meminta, bukanlah ciri seorang mukmin. Bahkan sebaliknya, seorang mukmin adalah sifatnya ialah sifat memberi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
al-yadul 'aliyan khairan min yaddil sulfa wa yadul 'aliyan hiya munaqqafan wal yadul sulfa hiya sa'ilah. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah orang yang memberi, manakala tangan di bawah adalah orang yang menerima. Dunia itu ada 4 jenis hamba. Yang pertama, hamba yang diberikan oleh rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala serta kefahaman terhadap ilmu agama. Ia bertakwa kepada Allah dan menggunakan hartanya untuk menyambungkan silaturahimnya, dan dia menyedari terdapat hak Allah padanya, hartanya, maka inilah kedudukan hamba yang paling baik. Keutamaan bersedekah, Allah Subhanahu wa taala benar-benar memuliakan orang-orang yang bersedekah, menjanjikan banyak keutamaan dan balasan yang menakjubkan bagi orang-orang yang gemar bersedekah. Di antara keutamaan bersedekah adalah sedekah dapat menghapuskan dosa. Sabda Nabi SAW, sedekah dapat menghapuskan dosa sebagaimana air yang memadamkan api. Diampunkan dosa dengan sebab sedekah di sini tentu saja harus disertai dengan taubat, dan dosa yang dilakukan tidak sebagaimana yang dilakukan oleh sebahagian orang-orang yang sengaja bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti memakan rasuah, memakan riba, mencuri, curang, mengambil anak yatim, dan sebelum itu melakukan hal-hal ini sudah merancangkan untuk bersedekah agar kesan tidak ada pada dosa. Itu adalah salah satu rancangan yang buruk dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang-orang yang bersedekah akan mendapatkan naungan di hari akhirat. Nabi SAW menceritakan tentang 7 jenis manusia yang mendapat naungan di suatu hari, yang ketika itu tidak ada naungan lain selain naungan Allah Subhanahu wa taala, iaitu hari akhirat. Salah satu jenis manusia yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala adalah seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, menyembunyikan amalnya, amal sedekah itu, sampai tangan kirinya pun tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Yang ketiga, bersedekah dapat memberikan keberkahan kepada harta, yakni berkat pada harta. Nabi SAW bersabda, harta tidak akan berkurang dengan sebabnya sedekah, dan seorang hamba yang pemaaf, pasti Allah Ta'ala akan tambahkan kewibawaan, yakni keberkahan baginya bagi sedekah. Apa yang maksudkan dengan harta yang tidak berkurang? Disebutkan di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi ada menyebutkan bahawa para ulama menyebutkan bahawa yang dimaksudkan di sini adalah mencakupi 2 perkara. Yang pertama iaitu hartanya dipenuhi dengan keberkatan dan dihindari daripada bahaya. Maka pengurangan harta menjadi kesan tertutupnya oleh berkat yang banyak. Ini boleh dirasakan oleh panca indera kita yang kebiasaan. Kedua, jika secara zatnya harta tersebut berkurangan, maka pengurangan tersebut menjadi kesan tertutupnya pahala yang kita dapat, dan pahala ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lipat-lipat ganda yang paling banyak. Yang terakhir, terdapat pintu syurga yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang bersedekah. Sabda Nabi SAW, orang-orang yang menyumbangkan harta-hartanya di 2 jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan dipanggil oleh salah satu daripada pintu syurga. Wahai hamba Allah, kemarilah kamu untuk menuju kepada kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah, yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ia berasal daripada golongan-golongan yang mendirikan solat, ia akan dipanggil oleh pintu-pintu solat. Jika dia berasal daripada kalangan orang-orang yang berusaha, yakni orang-orang mujahid, maka ia akan dipanggil oleh pintu-pintu jihad. Dan jika ia berasal daripada golongan yang suka bersedekah, maka dia akan dipanggil oleh pintu sedekah di dalam syurga.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu contoh bagi kita. Beliau adalah paling dermawan, dan kedermawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dahsyat lagi di bulan Ramadan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina biliqa'i Jibril, wa kana yalqa'u fi kulli lailatin min Ramadan fayadarrisu al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bi khaymin rihim al-mursalah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling pemurah, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih pemurah di dalam bulan Ramadan. Saat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Jibril menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap malam untuk mengajarkan Al-Quran. Dan sifat kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi angin yang bertiup seperti kencangnya angin. Daripada hadis ini kita dapat lihat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada asal dan dasarnya adalah seorang yang pemurah. Maka ini ditegaskan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Anas bin Malik. Kata Anas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ashja'an nas wa ajwadan nas. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling pemurah dan paling berani di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ana wa iyyakum minal ayati wal dhikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الناس اتقوا الله وقياموا من الشر والعذاب وسباب المواصل للخير والسباب. Saya berpesan pada diri saya dan sidang pendengar sekalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa a'lamu anna Allah amarakum bis salati was salam ala nabi sallallahu alaihi wasallam faqala fi muhkamul tanzil inna Allah wa malaikatahu يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا محمد والأرض اللهم من الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق ربه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بحدودك وكرامك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل شرك المشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد الآمن مطمئنا رخاء وسائر البلاد المسلمين اللهم إنا نسألك إخلاص في القول والعمل اللهم انصرنا المستضعفين من المؤمنين في كل مكان وزمان اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعنيا وظهيرا اللهم عجل لهم بفرج ونصر يا قوي يا عديل اللهم أدركوا دوارك السوء على دوائك وعدائهم اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان إيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم جليل يذكركم
واشكروا على يده نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون